Kami merupakan kumpulan 4 bagi MPU 1043 Falsafah dan Isu Semasa. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan 4. Seterusnya, kita beralih kepada kaedah yang kami gunakan untuk mengumpulkan data. Kaedah yang kami gunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui kaedah soal selidik. Kami telah membina satu Google Form dan meletakkan beberapa soalan tertutup dalam Google Form tersebut. Seramai 100 orang telah digunakan sebagai responden kajian ini. Seterusnya, kita beralih kepada laman web yang dilayari. Kami menggunakan laman web Google untuk mendapatkan maklumat untuk objektif kajian. Antara maklumat objektif kajian yang kami telah peroleh adalah yang pertama, punca banjir berlaku, yang kedua, kesan banjir, dan yang ketiga, langkah dan persediaan bagi menghadapi banjir. Seterusnya, saya akan menjelaskan soalan yang kami bina untuk tujuan soal selidik. Sebelum disemakkan oleh pensyarah, soal selidik kami terdiri daripada 4 bahagian. Yang pertama ialah bahagian demografik. Bahagian B adalah soalan spesifik bagi pelajar UM sahaja. Seperti adakah pelajar UM mengalami kejadian banjir di kawasan UM. Bahagian C pula ialah soalan umum bagi semua orang, iaitu pernahkah anda mengalami kejadian banjir. Tetapi, responden yang kami fokus adalah orang awam di seluruh Malaysia, berdasarkan tajuk yang ditetapkan. Oleh itu, pensyarah mencadangkan kami untuk menghapuskan soalan yang terlalu spesifik, iaitu bahagian B, dan juga soalan yang tidak berkaitan, iaitu jenis rumah dan jenis responden. Jadi, soalan bahagian C telah digabung kepada A, selepas disemakkan oleh pensyarah. Tambahan pula, soalan bagi objektif kajian telah ditukar daripada bahagian D kepada B. Soalannya tetap sama dan hanya pertanyaan iaitu skor diubah daripada 5 iaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju kepada 3 iaitu setuju, tidak setuju dan tidak pasti. Setelah itu, cabaran yang dihadapi sepanjang menyiapkan tugasan. Mempunyai 2 cabaran yang dihadapi semasa menyiapkan tugasan, iaitu pengurusan masa dan masalah komunikasi. Solusi yang diambil untuk menyelesaikan cabaran tersebut adalah cabaran yang pertama, pengurusan masa, iaitu kita perlu mengetahui deadline tugasan tersebut. Lepas tu, setiap orang akan merancangkan satu masa untuk mesyuarat bincang tentang tugasan yang kita dan mengakhirkan tugasan tersebut. Seterusnya, ketua kumpulan memainkan peranan yang penting kerana dia perlu menetapkan satu masa untuk setiap orang menyiapkan tugasan dan menyembahkan tugasan yang terakhir. Setelah itu, cabaran yang kedua, masalah komunikasi, iaitu kita perlu saling menghormati antara satu sama lain, bicara, mendengar satu sama lain. Kita perlu mencuba mendengar pandangan ahli kumpulan yang lain. Dan last, kontrol kemarahan masing-masing untuk mengelakkan pergaduhan. Seterusnya, peranan setiap ahli kumpulan. Ahli kumpulan yang pertama adalah Eng Yong Yu. Peranan beliau untuk infografik poster ini adalah menyediakan domain analisis falsafah yang berkaitan dengan tajuk. Manakala untuk video pula, beliau akan menerangkan soalan yang diberi. Seterusnya, Wong Ke Shin. Peranan beliau untuk infografik poster adalah menerangkan tentang dapatan kajian iaitu persediaan serta menyediakan borang soal selidik. Manakala untuk video pula, beliau akan menerangkan cabaran dan solusi yang berkaitan dengan tajuk. Kita beralih kepada ahli kumpulan yang ketiga, iaitu Nur Ain binti Arsyad. Peranan beliau untuk infografik poster adalah menerangkan falsafah pendidikan kebangsaan yang berkaitan dengan tajuk. Manakala untuk video pula, beliau akan mengumpul bukti dan gambar serta menggabungkan video. Seterusnya, YT Jester Lasius. Peranan beliau untuk infografik poster adalah menerangkan rukun negara yang berkaitan dengan tajuk. Manakala untuk video pula, beliau akan menerangkan kaedah pengumpulan data dan laman web. Beralih kepada ahli kumpulan yang kelima, iaitu Nurul Izzati binti Bayrul Kifli. Peranan beliau untuk infografik poster adalah membuat muka depan, pendahuluan, objektif kajian serta metodologi.
Seterusnya, Fatih Nurjana binti Matturas. Peranan beliau untuk infografik poster adalah menyediakan dapatan kajian yaitu faktor serta menyediakan borang soal selidik. Beralih kepada ahli kumpulan yang ketujuh, Aina Arisha binti Ahmad. Peranan beliau untuk infografik poster adalah menyediakan dapatan kajian yaitu pesan serta menyediakan borang soal selidik. Seterusnya, Hong Xuan Go, peranan beliau untuk infografik poster adalah menyediakan falsafah alam sekitar berkenaan tajuk yang telah dipilih. Beralih kepada ahli kumpulan yang kesembilan yaitu Hansen Eng Karvin. Peranan beliau untuk infografik poster ini adalah menerangkan bagaimana hasil dapatan dan perbincangan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan komuniti dan masyarakat. Seterusnya, beliau akan membuat kesimpulan dan akhir sekali, beliau akan mengumpul rujukan yang telah digunakan sepanjang menjalankan kajian. Akhir sekali, Fun Human, peranan beliau untuk infografik poster ini adalah menerangkan dapatan kajian yaitu langkah serta membuat borang soal selidik. Seterusnya, kita akan menonton Google Form yang telah dibina, bukti sesi perbincangan, serta bukti sesi konsultasi bersama pensyarah. Enjoy!